Okey, Assalamualaikum. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai 1.3.3.3 nilai semasa. Okey, nak? Okey, nilai semasa ini dikenali sebagai nilai prinsipal yang belum matang. Okey. Maksudnya kat sini, nilai prinsipal ini nilai prinsipal ni adalah mengenai tempoh masa kita punya simpanan ataupun pinjaman tersebut. Berapa lamakah tempoh masa tersebut untuk sampai kepada jumlah kompaun kita. Itu yang maksud dia. Okey nak? Okey, mungkin selama ni contoh sebelum ni kita akan nak ataupun dia akan nyatakan tempoh masa untuk mendapatkan jumlah kompaun. Tapi untuk nilai semasa mungkin dia akan minta nilai yang tengah-tengah ni. Itu maksud dia nak. Yang mana belum matang lagi. Okey, kalau cikgu bagikan contoh. Contohnya kita nak buat simpanan selama sebanyak dulu. Sebanyak prinsipal kita P sama dengan Rn 10,000. Dalam tempoh selama 5 tahun. Kompaun dia kita tak tahu jumlah kompaun dia. X dia kita nyatakan dululah XX sebab kita tak tahu. So kalau kita buat garis masa dekat sini, kita simpan katakan pada tahun 2022, selama 5 tahun kita akan dapat jumlah simpanan kita pada tahun 2027. Nah. Dekat sini Rn 10,000. Sini kita tak tahu. Kita katalah RMSX. Ini P kat sini. Tempoh masa ini daripada 2022 sehingga 2027 adalah selama 5 tahun. 5 tahun inilah yang cikgu highlight warna hijau ni. Inilah dikatakan nilai semasa sebab dekat yang warna hijau ni, tahun kedua, 23, 24, 25 ke 26 ini tempohnya masih belum matang kita punya jumlah simpanan kita. Sebab tu lah dia dikenalkan sebagai nilai semasa. Jarak tempoh daripada 2022 hingga 2027 itulah dikenali sebagai nilai semasa. Jadi apa ni? Boleh nak? Kat situ boleh faham kot nak? Jadi kita pergi dekat contoh 1. Contoh 1, contoh 1. Seorang pekerja telah membuat simpanan sebanyak RM1,000 bagi tempoh 18 bulan dengan kadar faedah 4% setahun. Secara kompaun bagi setiap 10 tahun. Kirakan nilai semasa. Baik. Macam mana kita nak buat? Kita buat keluar dulu isi point dia. Dia kata dia nak buat simpanan 1,000 dalam masa 18 bulan dengan kadar 4% kompaun bagi setiap 10 tahun. Itu macam biasalah. So, P kita sama dengan 1,000 masa kita 18 bulan. Rate kita adalah 4%. Kalau kita tukar dalam perpuluhan, dia akan jadi 0.04. M kita adalah 4 tahun. 4 tahun pula. 4 sahaja. So, soalan dia minta adalah nilai semasa. Kirakan nilai semasa. Maksudnya kelas, dalam maklumat ini kan daripada bulan 1 hingga
bulan ke-18. Kan? Dia simpan RM10,000. Bukan, 1,000 je dia simpan. 1,000. Okey. Sampai bulan ke-18, kita akan dapat nilai RMXX. Okey. Tapi untuk soalan ni, dia minta nilai semasa. So maksudnya soalan ini, dia tak sampai pun tempoh 18 bulan. Dia nak tahu nilai tengah-tengah ni. So soalannya yang pertama, dia nak tahu dalam tempoh 3 bulan. Jadi untuk soalan yang satu, okey. Dia nak tahu dalam tempoh 3 bulan. Dalam bulan 3 ni, bulan ketiga ni, aku bodoh sangat 3 aku ni. Dalam bulan 3 ni, berapa nilai kita? Berapa nilai simpanan dia? Dia nak tahu. Faham tak? So kita kena carilah nilai yang pada bulan ke-3. Itu maksud dia nak. So masa ni kita tak pakai dah. Sebab dia nak nilai semasa, kita akan pakai pada bulan yang ke-3. Itu maksud soalan dia lah. So kita masukkan dalam formula kita. Formula kita tahu S sama dengan P 1 plus R per N kuasa MT. So P adalah 1,000, 1 tambah rate kita 0,04 per M. M kita adalah 4 kuasa 4 darab T. T kita 3 kan? 3 bulan. So disebabkan dia per dengan bulan, kita akan, sebab dia statekan ataupun nyatakan dalam bulan, so kita akan buat pecahan dalam bentuk bulan, iaitu 3 per 12. Okay, jadi selesaikan pakai kalkulator had ni dulu, kita akan dapat 1,000 1 per 1,01. Ini pula kita pakai kalkulator, kita akan dapat 1. So pakai kalkulator kamu. 1,000. Buka kurungan 1,01 kuasa 1. Kita akan dapat 1,010. Inilah jawapan kita. Okey nah. Okey, seterusnya adalah untuk nilai semasa untuk 1 tahun. 1 tahun ni kalau kita tukarkan dalam bentuk bulan, kita akan dapat 12 bulan. So maksudnya kat sini, okey, daripada simpanan dia dalam tempoh 18 bulan, dia nak tengok berapakah simpanan dia pada bulan yang ke-12. Itu maksud dia. Okey nah. Macam tadi juga kita masukkan dalam formula. Formula kita S sama dengan P tambah R per N kuasa MT. So P kita adalah 1,000. 1 tambah R 0,04. M kita adalah 4. 4 darab T. T kita 12 kan? Jadi 12 per 12. Kita pakai bulan lah. Sebab dalam soalan ni pun bulan juga. Lagi senang. Okey nah. Okey, kita convert je pada bulan. Dia akan dapat 12 per 12. Jadi 1,000. Okey, settlekan dulu hak dalam bracket ni. Jadi kita akan dapat 1,01 kuasa 4. Okey nah. 1 per 1 dapat 12 per 12 dapat 1. 1 darab 4, 4. So kita dapat 4. Okey, so tekan sahaja calculator. Calculator. Okay.
1,000 buka kurungan 1,04 kuasa 4. Okay, dapat 1169.86. 1, 1, 9, 9, 1. Okey, ini jawapannya. Okey tak? Contoh 1. Faham tak konsep dia? Okey. Okey, kita pergi kepada contoh 2. Contoh dia soalannya lain sikit. Okey, kita baca satu-satu lah. Okey, contoh 2. Seorang pengusaha kedai runcit telah membeli barangan berjumlah 1,500. Kedai itu telah membuat bayaran awal 500 dan 500 lepas 6 bulan. Jika kadar faedah dikenakan 8% setahun secara compound 12 kali setahun baki akhir pinjaman, kirakan bayaran akhir yang perlu dibayar dalam tempoh 1 tahun. So, kita kena carilah jumlah pinjaman ataupun baki diminta kirakan bayaran akhir yang perlu dibayar. Jadi dia maksudnya kat situ dia minta balance dia. Lepas 1 tahun berapakah balance yang perlu dia bayar? Maksudnya kat situ lah. So mula-mula macam biasa kita keluarkan prinsip keluarkan maklumat-maklumat yang ada. Okey. Maklumat yang kita tahu adalah kadar faedah sebanyak 18%. Jadi rate kita kat sini adalah 18%. Kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan. 1, 2. Kita akan dapat 0.18. Lagi. Dikumpulkan secara 12 kali setahun. Jadi M kita Allah. Jadi M kita sama dengan 12. Okey. Tempoh kita yang sepatutnya adalah setahun lah. Nanti kita kena cerita lah. Tempoh dia adalah 1 tahun. 1 tahun. Okey. P kita. Ni penting. Okey. Cuba tengok P kita. P kita awalnya adalah 1,500. Okey. Pengusaha kedai tu nak beli barang dengan harga 1,500. Lepas tu, pekedai tu dah bayar bayaran awal sebanyak 500. Okey. Dia dah buat bayaran awal, maksudnya dia buat depo lah. Jadi, kita akan tolakkan dengan 500 lah untuk tahu kita punya prinsipal. Jadi, 1,500 tolak 500, kita akan dapat 1,000. Okey, nah. Okey. Ayat seterusnya, dan 500 lagi dia akan bayar selepas 6 bulan. Okey. Okey, yang ni cikgu harus tulis sana. Okey, jadi kita buat timeline kita. Buat kecil dah, tak payah besar sangat. Okey, ini bulan yang pertama sebab kita bayar untuk 1 tahun. Okey, 1 tahun 12 bulan lah kan? Okey. Okey, daripada 1 tahun, daripada bulan 1 sampai bulan 6, kita akan bayar macam biasa. Kat ni. Bayar seperti biasa. Macam biasa. Okey. Lepas 6 bulan, macam tak lama. Okey, masuk kat sini. Okey. Kita bayar macam biasa lah daripada bulan 1 sampai bulan 6 menggunakan prinsipal 1,000 ni. Kan? Okey. Lepas tu dia kata lepas 6 bulan dia bayar 500. Mungkin masa tu dia ada duit lebih kan? So kat sini dia akan bayar RM500.
Lepas 6 bulan tu dia bayar 5%. Itu maksud dia. Okay, so apa yang perlu kita buat untuk soalan ini? Firstly, kita kena cari dulu nilai semasa bagi bulan 1 hingga bulan 6 dulu. Cari dulu jumlah jumlah bayaran dia bagi bulan 1 sampai bulan 6. Okay, so, bayaran pada bulan 1 hingga bulan 6. Bayaran pada bulan kita pakai formula S sama dengan P1 tambah R per M kuasa MT. P adalah 1,000, 1 tambah R kita 0.18, M 12. Okey, kuasa 12 darab T. T kita berapa? T kita tak nyatakan lagi. Okey, T kita cuba tengok kat sini. Okey, kita nak cari daripada bulan 1 sampai bulan 6 kan. So, ini mengambil masa sebanyak tempoh masa dia adalah 6 bulan. So, kita akan tulis 6 per 12 lah. Kita akan perkan dia dengan 12. Okay, so, 1,000. Okey. Kita kira dalam kalkulator dulu nilai yang ada dalam kurungan tu. Kita akan dapat 0.18 bahagi 12 tambah 1. Kita dapat dah 1.015. 1.015. Okey, 12 ni boleh potong. Kuasa 6. Okey, jadi pakai saja kalkulator lah. Okay, 1,000 buka kurungan. Kita tekan butang answer sebab cikgu nak jawab panjang kat ni. Okey, tutup kurungan. Kuasa 6. Sama dengan. Okay, jawapan dia 1093.4. 1093.44. Okey. Ini adalah baki pinjaman dia. Okey, ini adalah pinjaman dia pada bulan ke-6. Okey, nak? Okey. So, macam cikgu cakap tadi, okey, pada bulan selepas bulan 6 dia bayar 500 lagi kan? So kita kiralah bayaran selepas 6 bulan. Lepas bulan 6, berapakah kita punya nilai pinjaman kita? So, kita ambil baki pinjaman kita daripada bulan 1 hingga bulan 6. 1093.44 tolakkan dengan 500, kita akan dapat 1093.44 tolak dengan 500, kita akan dapat 593.44. Okay, nah? Okay. Okay, 59344. Okay, cuba tengok dekat sini. Kawan lain lah. Warna purple. Okay, cuba tengok kat purple. Cuba tengok kat purple. Okay, cuba tengok dekat sini. Okay, lepas bulan 6, okay, even though dia bayar RM500, masih ada lagi pinjaman dia, betul tak? Disebabkan masih lagi ada pinjaman, kita kena kira lah berapakah baki pinjaman selepas bulan 6. Okey, dari sini bulan 6 ke bulan 12. Bulan 6 sampai ke bulan 12. Okey, berapakah baki pinjaman dia? Berapakah S dia tinggal? Okey, nak? So, okay, jadi prinsipal selepas bulan 6 adalah P lah. Hak ni lah, 593.44.
So kita masukkan ke dalam formula. S sama dengan P1 tambah R per M kuasa M cik. So P kita ada RM593.44. Pasal kau macam ni? RM593.44. 1 tambah rate kita 0.18 per R per M. M12. Okey. M12 darab T. T kita 6/12 sebab daripada bulan 6 ke bulan 12 tempoh dia adalah selama 6 bulan. So 6/12 lah. Nah. Okey. So sini 593.44. Okey, kamu boleh. Okey. Ini kamu selesaikan dalam kurungan tu. Nilai dia kita akan dapat 1.015 kuasa 6. So tekan sahaja kalkulator, kita akan dapat 59344. Okey. Buka kurungan 1.015 kuasa, Allah salah, kuasa 6. Jawapan dia kita akan dapat bayaran baki akhir pinjaman kita adalah sebanyak RM648. Apa tu? 89. Inilah jawapan kita. Okey ni. Kita tak nampak. Itulah balance dia. Okey nah. Untuk soalan ni dia berpecah-pecah lah. Sebab hak awal bulan 6 tu dia banyak lain. Hak selepas bulan 6 tu dia banyak lain. So dia berpecah dua lah nah. Okey. Itulah dia yang membawa maksud nilai semasa. Untuk nilai semasa kita akan cari nilai pada tengah-tengah ni. Kalau dia kata pinjaman dia 18 bulan, dia nak berapakah pinjaman pada bulan yang ketiga. Dia nak value dekat tengah-tengah tu, tengah-tengah tempoh tu. Okey nah. Okey, jadi untuk fahamkan lagi, okey, kamu boleh buat latihan 1 pada muka surat 9. Okey, ini jawapan dia. Dia tengoklah. Dia uji tahap kefahaman kamu. Okey, seterusnya 1.3.3.4. Sana cikgu letakkan. Okey, kadar faedah berkesan. Kadar berkesan atau kita kena pasti sebagai kadar faedah efektif. Okey. Secara umumnya, kadar faedah efektif adalah kadar yang sebenar. Okey, kalau dia kata kadar nominan macam sebelum ni, soalan sebelum ni, macam soalan sebelum ni yang dia nyatakan kadar-kadar faedah tu kan. Itu adalah kadar yang dinyatakan. Maksudnya dia adalah kadar yang fix, tetap. Okey, kalau kadar berkesan, kadar tersebut adalah tidak tetap. Okey nah. Jadi kita kena carilah kadar faedah yang sebenar dia. Okey, kalau contoh dalam kehidupan seharian. Okey, dalam faedah, kalau kamu beli kereta ke, beli rumah. Beli rumah tak? Kereta lah. Buat pinjaman pun sekalipun. Okey, dia ada dua jenis faedah. Satu adalah faedah tetap. Okey, satu lagi adalah faedah berwalak. Kalau faedah tetap ini macam yang selalu kamu nampak lah. Membeli kereta, membeli rumah, fix. Dia akan fix. Faedah dia tak akan berubah walaupun apa sekali yang terjadi. Kalau faedah berkala, okey, kadar tersebut akan berubah mengikut keadaan ekonomi. Ekonomi semasa. Gitu.
Itu yang masuk faedah berkala lah. Okey, contoh. Katakan kamu nak beli rumah. Tak payah. Rumah mana ada faedah berkala. Contoh. Okey, kamu buat pinjaman persendirian lah. Buat loan. Kamu buat loan dengan harga RM10,000. Nak kahwin, tak ada duit, buat loan. Gitu. Buat loan dengan kadar faedahnya adalah 5%. Contoh. Contoh je lah. Kita buat personal loan RM10,000 dengan kaedahnya 5% selama 5 tahun. Masa dia 5 tahun. Okey. So dari prinsipal awal ni pada tahun yang pertama, tahun 2015, okey, 5% kat sini prinsipal dia RM10,000 lah. Okey, pinjaman kita. So, okey, selepas 5 tahun, 2020. Okey, pada awalnya kita buat prinsipal, kita buat pinjaman. Okey, 5%. Kalau dikatakan tetap, okey, dia kata kat sini duit tu adalah tetap. Pada tahun 2020, dia masih lagi 5%. Nah, faham tak kat situ? Okey, kalau dikata faedah berkala, pada tahun 2020 mungkin disebabkan ekonomi kita jatuh, jadi rate dia akan berkurang sebanyak 3%. Okey, nah? Itu yang bermaksud faedah berkala. Berbalik kepada faedah efektif. Okey. Gitu. Balik pada kadar faedah efektif. Kalau dia minta kadar berkesan, maksudnya kamu kena cari berapakah kadar semasa bagi soalan tersebut. Dia minta suruh cari rate saja. Dia tak suruh kena pasti pun ini berkesan, tiba-tiba je tak berkesan. Taklah. Ni tahun ni berkesan, tiba-tiba je nominal lah. Tak mungkin akan berlaku. Untuk peringkat kamu, dia akan suruh cari berapakah kadar berkesan. Itu sahaja. Okey, macam mana kita nak cari kadar berkesan? Of course, dia ada formula. Formulanya adalah RE. Okey, sama dengan dalam kurungan 1 tambah R per M kuasa M tolak 1. Kita akan pakai formula ni. Allahu Akbar. Kita akan pakai formula ni yang apabila melibatkan kadar berkesan. Okey, nah. Okey, so kita tengok contoh. Okey, andaikan RM1,000 disimpan dalam akaun yang membayar faedah pada kadar 4% dikompaukan setiap suku tahun. Berapakah kadar berkesan simpanan tersebut? Kalau kita rujuk formula RE brand 1 tambah R per M kuasa M tolak 1. Ini adalah kadar faedah berkesan untuk faedah kompak. Okey, nah. Ini faedah kompak punya formula lah untuk kadar berkesan. Okey, kalau kamu tengok formula ini, okey, apa yang kita perlu cari adalah R dan M. Okey, kalau soalan ni R kita adalah 4%. Kadar yang diberi adalah 4%. R sama dengan 4%. Kalau kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat 0.0. Okey, kita cari pula M. M kita dikompaukan setiap suku tahun. So, M kita adalah 4. Okey, masuklah dalam formula kita. Okey, formula dah diberi. RE sama dengan 1 tambah R per M tutup kurungan kuasa M tolak 1. Jadi RE, E dia kecil tau.
E dia kecil. Jadi 1 tambah R kita adalah 0.04 per M. M kita 4 kuasa 4 tolak 1. So kita settlekan dulu yang dalam bracket ni. Kita akan dapat 1.01 kuasa 4 tolak 1. Saya fikir banyak, tekan saja kalkulator. 1.01 kuasa Allah. 1.01 kuasa 4 tolak. Buat satu-satu lah. Sebab yang ni, apa tu nama cikgu nak cakap. Yang ni kalkulator ni di pattern lama. So kita kena buat satu-satu. Siapa yang kalkulator advance sikit boleh je lah terus kira. Okay, tolak 1. Okay, kita dapat 0.0406. 0.0406. Okay, kelas. Kalau kamu jawab dalam membentuk perpuluhan begini, itu dah betul dah. Tapi andai kata kamu rasa macam tak best, kamu nak buat dalam bentuk persen, tak mengapa. Kamu darab saja dengan 100. So, kita akan dapat 4.06%. Okey. Kamu jawab yang atas ni dalam bentuk perpuluhan pun betul, bawah pun betul. Either one lah, nak yang mana satu lah. Okey. Okey, jadi untuk naikkan kefahaman kamu, kamu boleh jawab latihan 1. Ada muka surat 9. Okey nak? Boleh jawablah soalan ni. Okey, kelas itu sahaja. Hari ini kamu belajar mengenai nilai semasa dan juga kadar berkesan.